Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, ada dua segmen. Segmen singgah seram dan pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh seorang penolong pegawai perubatan ketika dia bertugas di sebuah klinik di pedalaman Sarawak pada tahun 2020. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak bercerita tentang satu teknik penyiksaan yang sangat unik, yang jarang orang dengar. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Kisah ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton dengan nama samaran Apai. Kisah ni tak berlaku kepada Apai, tapi datangnya daripada kawan Apai yang bernama Siti. Kisah ni dialami oleh ayah Siti. Saya akan gunakan nama samaran Sulaiman untuk memudahkan cerita. Sulaiman bekerja sebagai seorang penolong pegawai perubatan, bertugas di sebuah klinik desa yang terletak di salah satu kawasan pedalaman di negeri Sarawak. Klinik desa tu dibina khas untuk 20 buah rumah panjang di kawasan tu. Tak pasti berapa jumlah penduduk di kawasan tu, tapi yang pastinya ada 20 biji rumah panjang di situ. Macam yang kita sedia maklum, pada tahun 2020 bukan saja negara kita yang menghadapi masalah COVID-19, tapi seluruh dunia. COVID memang sangat teruk pada masa tu. Sulaiman pula bertugas seorang diri di klinik. Banyak benda lah yang Sulaiman kena buat. Kena buat tempat saringan dekat luar, kena sediakan semua peralatan. Memang susah jugalah Sulaiman pada masa tu. Sulaiman diberitahu oleh pihak KKM yang diorang akan hantar petugas tambahan untuk membantu Sulaiman di klinik tu. Tapi buat sementara waktu ni, Sulaiman perlu handle semua tu sendiri, seorang diri. Sulaiman pening jugalah pada masa tu, sebab banyak lagi peralatan dan juga kemudahan yang tak ada. Yang menambahkan pening lagi, kes COVID di kawasan tu sedang meningkat. Tapi nak buat macam mana kan? Terpaksalah Sulaiman hadap seorang-seorang di klinik tu. Satu hari, adalah kawan Sulaiman ni datang ke klinik. Katanya nak membantu Sulaiman handle klinik tu. Kawan Sulaiman ni, nama dia Ujuh. Ujuh bekerja sebagai seorang medik di salah sebuah pelantar minyak di negeri Sarawak. Memandangkan pada masa tu Ujuh tak boleh nak pergi bekerja, tak boleh nak pergi ke pelantar minyak tu, Ujuh buat keputusan untuk bantu Sulaiman di klinik. Dia kenal lah Sulaiman, dah lama kenal. Dah tahulah Sulaiman selalu bertugas seorang diri dekat situ. Dengan kemahiran yang dia ada, dia rasa ada baiknya kalau ditolong Sulaiman di klinik tu. Sulaiman berasa sangat terharu dengan tindakan kawan dia ni. Sulaiman rasa lega lah. Sekarang ni tak adalah dia seorang-seorang sangat. Lagipun Ujuh adalah seorang medik, jadi dia tahulah apa benda yang nak kena buat bila berlaku COVID ni. Sulaiman sangat berterima kasih kepada Ujuh, sebab dia memang betul-betul perlukan bantuan pada masa tu. Bila buat kerja berdua, kerja jadi lebih mudah. Sulaiman dan juga Ujuh tak mengambil masa lama untuk setting tempat saringan di luar klinik. Pada sebelah petang pula, ada beberapa orang penduduk kampung yang mendermakan kanopi. Dia orang datang dengan lori, bawa kanopi, pasang di luar klinik. Sulaiman dan Ujuh menarik nafas lega. Akhirnya, siaplah tempat saringan dan juga rawatan di luar klinik. Antara peralatan yang diorang sediakan pada masa tu adalah tilam, selimut, lepas tu alat-alat untuk bantuan oksigen, tangki oksigen dan juga topeng tu, topeng bantuan oksigen. Semua peralatan tu dah standby dekat luar. Selain daripada tu, ada sebuah pacuan 4 roda di klinik desa tu, bertujuan untuk menghantar pesakit ke hospital. Bila semua dah selesai, Sulaiman dan Ujuh masuk ke dalam klinik untuk berehat. Perut dah mula rasa lapar, jadi diorang pergi dekat pantry. Diorang masak Maggi. Cuma ada Maggi saja. Sebab PKP penuh dah dikuatkuasakan pada masa tu. Nak keluar cari makanan memang susah lah pada masa tu. Kedai makan pun banyak tak buka. Diorang berdua pun masaklah Maggi. Lepas tu makan sama-sama dekat meja klinik. Lepas makan diorang pun berehat lah. Berehat sambil bersembang. Sedang diorang berdua bersembang tu, tiba-tiba diorang dengar bunyi ketukan pintu. Sulaiman pun bangun, pergilah dekat pintu depan klinik. Bila Sulaiman pergi tengok, ada seorang lelaki tua sedang berdiri di depan pintu klinik. Lelaki tua tu memakai seragam pengawal keselamatan.
Berdasarkan anggaran Sulaiman, lelaki tua tu mungkin dah berusia sekitar 60 tahun. Muka pakcik tu nampak macam cemas. Pakcik tua tu minta tolong dekat Sulaiman supaya selamatkan cucu dia. Pakcik tua tu kata sekarang ni anak dia, menantu dia dan juga cucu lelaki dia yang tengah sakit tu sedang berada dalam satu kereta. Kereta dia orang dah tersangkut di satu kawasan yang berlumpur dalam perjalanan nak menuju ke klinik desa tu. Pakcik tua tu menambah lagi. Katanya cucu lelaki dia tu dah mengalami sesak nafas daripada rumah lagi sebab dah dijangkiti COVID-19. Bila Sulaiman dan juga Ujuh dengar pakcik tu cakap macam tu, diorang pun bergegas. Pergi carilah barang-barang apa yang perlu. Peti bantuan kecemasan, lepas tu alat-alat bantuan oksigen, tangki oksigen, topeng semua. Ambil semua tu, terus menuju ke arah pacuan 4 roda. Letak peralatan tu semua dekat dalam, lepas tu diorang carilah pakcik tadi. Sebab diorang nak bergerak dengan segera. Tapi, diorang berdua langsung tak nampak pakcik tadi. Dah puas diorang cari dekat kawasan tu, tapi tak ada. Bila diorang berdua dah cari pakcik tu, tak jumpa, tak apalah. Diorang pun masuk dalam pacuan 4 roda tu dan terus memandu. Sepanjang perjalanan nak pergi dekat kereta yang tersangkut dekat lumpur tu, mata Sulaiman dan Ujuh melilau dekat luar. Diorang dah mula rasa pelik. Ke mana hilangnya pakcik tadi? Lebih kurang 30 minit memandu, akhirnya Sulaiman pun nampak ada sebuah kereta tersangkut dekat satu kawasan yang berlumpur. Bila dah nampak kereta tu, Sulaiman pun berhenti, keluar daripada pacuan 4 roda tu dan pergilah menuju ke arah kereta. Dalam kereta tu kelihatan di tempat duduk pemandu ada seorang lelaki. Di kerusi belakang pula ada seorang perempuan dan seorang budak lelaki berusia sekitar 3 tahun. Budak lelaki tu nampak macam sedang sesak nafas. Dipendekkan cerita, Sulaiman dan Ujuh pun pergilah bantu pasangan tu dan juga anak dia. Diorang semua masuk dalam pacuan 4 roda dan terus menuju ke arah hospital. Sepanjang perjalanan nak menuju ke hospital tu, si ayah ni, ayah kepada budak lelaki yang sesak nafas ni, banyak kali berterima kasih kepada Sulaiman dan juga Ujuh. Dia kata kalau Sulaiman dan Ujuh tak datang ke situ, tak tahulah apa nasib anak dia. Bila si ayah dah berterima kasih banyak kali macam tu, Sulaiman pun ceritalah kepada si ayah ni. Dia bagi tahulah, tadi datuk kepada budak ni ada datang ke klinik minta tolong. Katanya cucu dia dah sesak nafas terkena COVID. Dia bagi tahu semualah kereta tersangkut dekat lumpur apa semua. Bila si ayah ni dengar Sulaiman cakap macam tu, dia rasa pelik. Lepas tu dia tanya Sulaiman, macam mana keadaan orang tua tu? Maknanya rupa dia macam mana, pakaian dia macam mana. Sulaiman pun ceritalah, daripada anggaran dia umur mungkin dah sekitar 60 tahun. Pakcik tua tu datang dalam keadaan berpakaian lengkap lah, seragam pakaian keselamatan. Bila si ayah dengar Sulaiman cakap macam tu, dia jadi terkejut. Dia terdiam. Lama dia terdiam. Lebih kurang 5 minit lepas tu, barulah si ayah ni bercakap. Dia bagi tahu Sulaiman, yang datang dekat klinik minta tolong tu bukan ayah dia. Sebab ayah dia dah meninggal seminggu yang lepas. Tapi daripada apa yang Sulaiman cerita tu, memang betul-betul sama dengan ayah dia. Sebab arwah ayah dia memang seorang pengawal keselamatan, bekerja di Kuching, Sarawak. Masa ayah dia meninggal tu, jenazah ayah dia tak boleh dibawa balik ke rumah. Terpaksa dikebumikan di Kuching, Sarawak. Katanya si ayah ni lagi, arwah ayah dia, datuk kepada anak dia ni, sangat sayang kepada cucu dia, budak lelaki yang sesak nafas ni lah. Katanya si ayah tu lagi, sehari sebelum ayah dia meninggal, ayah dia sempat telefon, bercakap dengan dia. Ayah dia berpesan supaya jaga cucu dia baik-baik. Sebab lepas ni dia akan sibuk. Dia langsung tak sangka, kata-kata tu adalah pesanan terakhir daripada arwah ayah dia. Lepas si ayah cakap macam tu, dia terus menangis. Isteri dia pun sama menangis pada masa tu. Sulaiman dan Ujuh pula mula berasa takut. Sekarang ni dia orang dah tahu, pakcik tua yang datang dekat klinik tadi, yang berpakaian uniform pengawal keselamatan tu, bukan manusia. Dipendekkan cerita, diorang semua pun selamatlah sampai dekat hospital. Budak lelaki tu dimasukkan ke ward ICU dan keadaan budak tu sekarang ni dah stabil. Bila semua dah selesai, Sulaiman dan Ujuh pun kembali dekat pacuan 4 roda dia. Naik pacuan 4 roda tu dan terus memandu nak balik semula dekat klinik desa. Sebab masa tu dah malam. Masa diorang bertolak daripada hospital tu dah pukul 10 lebih. Sepanjang perjalanan balik tu, diorang berdua tak banyak bercakap. Banyak diam saja. Sulaiman dan Ujuh asyik terfikir pasal pakcik tadi. Lebih kurang jam 11 malam, diorang pun sampailah dekat jalan yang tak berturak, Jalan Tanah Merah. Tak lama lepas tu, diorang pun sampailah dekat kawasan yang berlumpur, tempat kereta family tadi tersangkut. Daripada jauh, Sulaiman dan Ujuh boleh nampak
Ada seorang lelaki sedang berdiri tak jauh daripada kereta yang tersangkut tu. Lelaki tu berdiri dalam gelap sambil melambaikan tangan ke arah Sulaiman dan juga Ujuh. Mula-mula tak nampak jelas, tapi bila lampu pacuan 4 roda tu menyuluh ke arah lelaki tadi, barulah Sulaiman dan juga Ujuh nampak dengan jelas. Diorang terkejut sebab lelaki yang sedang melambaikan tangan tu adalah pakcik tua tadi. Pakcik tua yang memakai seragam pakaian keselamatan. Pakcik tu melambai sambil muka dia tersenyum lebar, seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada Sulaiman dan juga Ujuh. Bayangkanlah macam mana perasaan Sulaiman dan Ujuh bila nampak pakcik tua tu. Ujuh mula menggigil ketakutan. Sulaiman pula jadi terkaku. Masing-masing dah ketakutan bila ternampak pakcik tadi. Bila diorang dah melepasi pakcik tua tu, diorang pun pandang ke belakang. Pandang melalui cermin. Ujuh pandang melalui cermin pandang belakang. Sulaiman pula pandang melalui side mirror. Tapi tak nampak pakcik tua tu. Sepanjang perjalanan nak balik ke klinik desa tu, diorang tak cakap apa-apa. Sepatah pun tak keluar daripada mulut. Masing-masing diam aja sebab dah ketakutan. Bila sampai dekat klinik, Sulaiman segera mandi. Mandi dan sembahyang. Ujuh pun sama. Ujuh sembahyang tapi dengan cara masing-masing lah. Diorang berdua tidur dekat klinik pada malam tu. Keesokan harinya, Ujuh bagi tahu Sulaiman, masa dia tidur semalam, dia mimpi pakcik tua tu datang dekat dia ucapkan terima kasih. Sulaiman terkejut bila dengar Ujuh cakap macam tu. Rupanya, Sulaiman pun mimpi benda yang sama. Pakcik tua berpakaian seragam pengawal keselamatan tu datang dekat dia ucapkan terima kasih. Itulah kali terakhir Sulaiman dan Ujuh nampak pakcik tua yang berpakaian pengawal keselamatan tu. Lebih kurang 2-3 hari lepas tu, datanglah petugas-petugas KKM untuk membantu Sulaiman di klinik tu. Itulah pengalaman yang diceritakan oleh Sulaiman ketika bertugas di sebuah klinik desa yang terletak di salah satu kawasan pedalaman di negeri Sarawak sekitar tahun 2020. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak bercerita tentang satu teknik penyiksaan. Teknik penyiksaan ni adalah bilik putih. Bilik putih adalah satu teknik penyiksaan psikologi yang bertujuan untuk menghilangkan deria seseorang. Katanya, mana-mana tahanan yang pernah dikurung dalam bilik putih ni dalam jangka masa yang lama akan mengalami kehilangan deria dan hilang ingatan. Dia jadi tak ingat siapa diri dia, identiti dia. Macam tu juga dengan family dia. Dia dah tak ingat muka mak ayah dia. Teknik penyiksaan bilik putih ni digunakan di beberapa negara. Antaranya adalah di Iran, negara Iran, Venezuela dan juga Amerika Syarikat. Macam yang saya bagi tahu awal tadi. Teknik penyiksaan bilik putih ni bertujuan untuk menghilangkan deria seseorang. Daripada sudut visual, sudut penglihatan, bilik tu hanya ada satu warna saja. Warna putih. Semua warna putih. Dinding, lantai, siling, pakaian banduan, makanan yang diberikan kepada banduan, semuanya berwarna putih. Dan lampu dalam bilik tu menggunakan sejenis lampu neon yang berwarna putih. Lampu cahaya putih tu tak akan menghasilkan bayang. Memang tak akan nampak langsung warna lain selain daripada warna putih. Dari sudut auditory pula, sudut pendengaran, bilik putih tu, bilik kurungan tu kalis bunyi. Bilik tu tak akan hasilkan apa-apa bunyi. Tak kiralah sama ada suara ataupun interaksi sosial. Pengawal yang ada dekat situ hanya berdiri diam. Sampaikan kasut yang dipakai pun bukanlah kasut biasa. Kalau kasut biasa, bila berjalan akan hasilkan bunyi. Tapi kasut yang dipakai di bilik putih tu adalah kasut yang direka khas. Bila berjalan, tak akan hasilkan bunyi. Banduan memang tak akan dapat dengar apa-apa kecuali suara dia sendiri. Dari sudut deria rasa dan juga deria bau, banduan hanya diberi makan nasi putih saja. Nasi putih yang tak ada perisa. Memang tak rasa apa-apa. Tak ada rasa dan tak ada bau. Samalah dengan deria rasa. Semua benda dalam bilik tu, semuanya licin. Bila disentuh memang tak rasa apa-apa. Bila kita dengar macam tu, memang tak ada apa-apa kan. Tapi bila seseorang tu dikurung dalam tu, dalam jangka masa yang lama, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, benda ni akan memberi kesan kepada psikologi. Memberi kesan yang sangat teruk. Teknik penyiksaan bilik putih ni tak akan mencederakan, tak akan beri kesan buruk kepada fizikal seseorang. Tapi sebaliknya, mencederakan secara parah pada mental dan juga emosi banduan. Individu yang mendakwa pernah dikurung dalam bilik putih ni cakap, diorang dah hilang diri sendiri. Dia tak tahu siapa diri dia. Semua orang dia tak kenal. Mak ayah dia sendiri, keluarga dia, adik-beradik dia. Dia langsung tak ingat semua orang, termasuklah diri dia sendiri. Dan satu lagi, dia jadi takut dengan warna putih. Ada seorang wartawan yang bernama Amir.
Amir Fahrawa. Dia mendakwa pada tahun 2004 dia pernah dikurung dalam bilik putih tu selama 8 bulan. Dia dikenakan hukuman tu atas kesalahan mempersoalkan rejim tentera di negara dia. Amir cakap selepas dia dikeluarkan daripada bilik putih tu selepas 8 bulan, dia bukan lagi seorang manusia yang normal. Dia tak kenal diri dia, dia tak kenal keluarga dia. Satu benda yang sangat teruk. Ada ramai pakar psikologi yang dah buat kajian pasal teknik penyelesaian bilik putih ni. Dia orang kata, individu yang pernah dikurung dalam bilik putih ni dalam jangka masa yang lama, kesihatan mental dia, kesihatan psikologi dia memang tak akan sembuh sepenuhnya. Tak kiralah pergi rawatan psikiatrik ke, ikut sesi bantuan mana-mana ke, memang tak akan pulih sepenuhnya. Macam itulah betapa teruknya kesan penyiksaan bilik putih ni. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.